Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Amir bin Mansur daripada kelas DTF 2B dengan nombor matrik 333-661-224-293. Saya adalah salah seorang daripada ahli kumpulan 5 yang diketuai oleh saudari Eliana bagi kos pengajian Malaysia. Kami diminta untuk menyiapkan suatu kertas kerja yang bertajuk Pembangunan Politik memberi sumbangan dalam konteks masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Abdul Nasir. Saya dari kelas DTF 2B. Nombor matrik saya 333-661224109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eliana binti Tarikat dari kelas DTF 2B. Nombor matrik 333-661-224-112. Bahagian pertama, pengenalan kajian. Terdapat 4 perkara yang telah kami pertengahkan dalam projek ini, iaitu pertama, politik adalah antara faktor penting dan perlu diberi perhatian dalam rangka memahami bentuk dan sifat hubungan kaum dalam sebuah masyarakat. Hal ini kerana politik sering dikaitkan dengan kuasa, pembentukan dan pelaksanaan dasar politik yang beri kuasa kepada sesuatu kelompok ataupun parti. Kedua, selepas memperoleh kemerdekaan yang ke-1957, sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan telah diperkenalkan di Malaysia kita ini. Dalam sistem demokrasi ini, kerajaan dipilih melalui pilihan raya yang dilakukan secara berkala dalam tempoh 5 tahun sekali. Pilihan raya yang diadakan bagi memperbaharui mandat yang diperoleh bagi sesebuah kerajaan pemerintah yang berdasarkan prinsip demokrasi. Ketiga, situasi politik selepas kemerdekaan. Sejak merdeka lagi, parti-parti politik yang di Malaysia kebanyakannya menubuhkan berasaskan kaum atau nilai perkauman. Contohnya seperti UMNO bagi orang Melayu, MCA bagi orang Cina dan MIC bagi orang India. Namun begitu, sejarah menunjukkan bahawa parti-parti ini walaupun hanya ditubuhkan berasaskan kepentingan dan perjuangan kaum, tetapi telah berjaya berupaya membentuk gabungan dalam suatu kerjasama. Permufakatan politik dikenali sebagai perikatan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa. Dan yang keempat, walaupun parti mereka berasaskan ideologi tertentu, konteks hubungan kaum sangat seimbang apabila semangat toleransi dan kebersamaan yang begitu tinggi. Sebelum mereka lagi, kaum-kaum yang ada di tanah Melayu itu bersedia memberi dan menerima serta bertolak ansur dalam perkara-perkara yang melibatkan perbezaan serta bersedia berkorban atas hasrat mahu membina negara dan masyarakat yang aman lagi harmoni. Buktinya, sehingga kini parti politik di Malaysia yang berasaskan kaum masih terus wujud dan berperanan dalam sistem politik negara sekarang. Permasalahan kajian. Permasalahan pertama yang ingin dikupas adalah konsep pembangunan politik melalui perubahan berencana yang melibatkan perubahan tadbir urus negara daripada cara lama kepada cara baru. Kami mengkaji pembangunan politik di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dari dahulu hinggalah kini. Parti-parti politik di Malaysia mempunyai sejarah konflik perkauman namun berjaya mencapai kestabilan politik melalui penyatuan parti-parti politik Melayu, Cina dan India dan menyusun semula masyarakat berdasarkan himpunan pelbagai kaum. Persoalan kedua yang ingin dianalisa adalah bagaimana kesepakatan politik melalui kontrak sosial dan perjanjian Malaysia 1963 telah berjaya mewujudkan perpaduan antara kaum. Apakah proses-proses dan pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencapai impian tersebut? Manakala persoalan ketiga ialah apakah langkah yang diambil oleh kerajaan melalui gabungan politik pelbagai kaum bagi mewujudkan kemufakatan yang rukun, keseimbangan ekonomi dan pembangunan masyarakat yang progresif serta hidup aman sejahtera. Menerusi persoalan ini, kami akan melihat sejauh manakah pembangunan politik berjaya memberi sumbangan kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia.
Objektif kajian. Antara objektif kajian adalah menjelaskan pembangunan politik dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, menganalisis sumbangan dalam konteks masyarakat pelbagai kaum melalui politik di Malaysia. Dan akhir sekali, meneliti cabaran-cabaran politik yang timbul bagi mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum hidup aman dan harmoni di Malaysia. Seterusnya kita pergi ke metodologi kajian. Berikutan pandemik COVID-19 yang melanda di Malaysia bahkan di seluruh dunia ini, kami terpaksa membuat kajian menggunakan sumber rujukan ilmiah dan internet kerana kami terhalang untuk mendapatkan maklumat serta info sampingan maupun di perpustakaan KKTM Seri Garden kami sendiri. Namun, penelitian dan pentafsiran terhadap sumber yang diperoleh menjadi kepentingan kami untuk memilih artikel serta maklumat yang betul lagi sahih. Sumber yang pertama adalah sumber yang menggunakan internet kerana internet adalah menjadi pendekatan utama bagi kami. Sumber kedua adalah buku atau jurnal digital. Sumber ketiga, artikel digital, dan yang keempat, tesis ataupun kertas kerja digital. Kami berharap agar segala sumber ini dapat meyakinkan para pembaca di samping dapat mengukuhkan lagi hasil kajian kami ini. Skop kajian. Kajian ini meliputi skop aspek, kawasan dan masa. Dari segi skop aspek, kami mengkaji pembangunan politik di tanah Melayu sebelum merdeka dan ditukar kepada nama Malaysia selepas merdeka. Ia bermula daripada sejarah bagaimana tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pelbagai usaha telah dibuat oleh pemimpin tanah air berbangsa Melayu, Cina dan India. Penelitian juga difokuskan kepada usaha kerajaan bagi memastikan hak-hak masyarakat diseimbangkan. Hak-hak orang Melayu dijaga, namun hak-hak bangsa Cina dan India diambil kira dengan mengiktiraf kerakyatan mereka mengikut prinsip jus soli. Skop kajian kedua adalah skop kawasan, yang mana kami mengenal pasti situasi politik yang melibatkan tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura sebelum Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Politik Malaysia juga bersifat global di mana seawal tahun 1963, delegasi Malaysia telah pergi ke kota London untuk mendatangani Perjanjian Malaysia 1963. Skop kajian ketiga adalah mengenai masa. Skop masa yang dipilih ialah daripada tahun 1920 apabila kesedaran politik mula berkembang sehinggalah tahun 1970, iaitu dalam tempoh 50 tahun. Ini kerana kajian bermula daripada kewujudan kerjasama politik antara kaum dan membawa kepada kemerdekaan kepada tanah Melayu pada tahun 1957. Kajian literatur. Kajian mengenai tajuk artikel ini banyak diterbitkan sebagai jurnal, artikel dan buku ilmiah. Kami merujuk terbitan buku oleh Muhammad Mustafa Ishak pada tahun 2014 bertajuk Politik Bangsa Malaysia, Pembinaan Bangsa Malaysia dalam Masyarakat Pelbagai Etnik. Ia memberikan fokus kepada politik pembinaan bangsa yang sering menjadi persoalan di Malaysia. Sungguh pun negara berjaya mengekalkan tahap kestabilan politik yang tinggi sejak tragedi 1969. Projek pembinaan bangsa kekal menjadi agenda utama negara. Buku ini ditulis khas untuk memberi perspektif alternatif dalam analisis hubungan kaum dan pembinaan bangsa di Malaysia. Ia juga memperluas pemahaman tentang politik dan masyarakat Malaysia. Kami juga tertarik dengan penulisan artikel oleh Muiz bertajuk Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia. Beliau menyingkap mengenai pembangunan politik dan hubungannya dengan masyarakat kaum di Malaysia. Ia wajar dijadikan sumber ilmiah kepada pelajar bagi mengetahui lebih mendalam mengenai konsep pembangunan politik di Malaysia. Ia juga mengupas mengenai sejarah politik sebelum dan selepas merdeka serta pelaksanaan prinsip bagi mematlabatkan perpaduan kaum di Malaysia. Pembahagian bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan pengenalan kepada kajian dengan memberi tumpuan dan penjelasan terhadap perkara-perkara asas kajian. Antaranya adalah pemasalan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian serta kepentingan kajian akan dihuraikan. Rujukan dan bahan bacaan yang dibuat dalam usaha menyiapkan kajian ini
disenaraikan dalam bahagian kajian literatur. Manakala dalam bab 2 menyentuh tentang pembangunan politik dan sumbangannya dalam konteks masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Dalam bab ini juga menjelaskan bagaimana cabaran politik yang timbul dari pelbagai persepsi, antaranya cabaran sebelum merdeka, cabaran dalam hubungan pelbagai kaum dan cabaran dalam globalisasi. Kepentingan kajian. Antara kepentingan kajian ini ialah menerajui parti perikatan bagi setiap kaum dapat mewujudkan kerjasama dan kesepahaman yang lebih baik dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Kedua, dapat mewujudkan masyarakat berbilang kaum hidup dalam keadaan aman dan harmoni sepanjang tahun serta meningkatkan lagi nama baik Malaysia di pesada dunia. Ketiga, memberikan fokus sumbangan politik yang ditawarkan. Mengakhiri video perbincangan kami ini, dapatlah disimpulkan bahawa yang pertama, jika dikaji sejarah politik Malaysia, budaya perundingan dan kepentingan keseimbangan antara kaum berakar umbi dalam aspek politik di Malaysia. Kedua, kajian juga mendapati kerjasama politik lebih erat antara Melayu dan bukan Melayu. Apabila Inggeris mensyaratkan kemerdekaan hanya diberikan sekiranya rakyat di negara kita ini bersatu padu dan boleh bekerjasama. Ini membolehkan mereka mengetepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Yang ketiga pula, tidak dinafikan bahawa politik berasaskan kaum lebih merupakan politik di Malaysia sejak merdeka dan sebelum merdeka lagi. Dan yang keempat, bagi kami poin ini adalah suatu yang amat penting dan perlu diambil perhatian, iaitu pembangunan politik di Malaysia akan sentiasa dihambat dengan masalah perkauman jika pemimpin politik tidak bertanggungjawab besar dalam memastikan hubungan pelbagai kaum terpahat di hati rakyat. Sikap mementingkan parti politik sendiri hendaklah diketepikan untuk memastikan kestabilan politik di negara kita ini. Bukan kekuatan sesebuah parti itu yang ingin dilihat, tetapi sejauh manakah kita sebagai rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni di kalangan pelbagai kaum ini. Hubungan ketidakharmonian antara kaum akan mengakibatkan negara kita berada di dalam keadaan huru-hara dan hal ini akan mendorong kepada pergaduhan dan pertelingkahan. Bersama-samalah kita menjunjung kedaulatan dan perlembagaan negara, kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.